Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fanattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sebelum daripada ini ada hikmah yang kita baca menyatakan bahawa seorang mukmin itu mempunyai dua mata. Satu mata zahir dan satu lagi mata hati. Dan seorang mukmin itu melihat sesuatu dengan mata zahir bagi menggambarkan apa yang ada pada zahir, dan melihat sesuatu dengan mata batin adalah untuk membuat penilaian terhadap yang zahir. Itu bicara yang lepas. Sebelum itu juga kita bertemu dengan hikmah yang menyatakan bahawa dunia ini ataupun apa saja yang ada di dunia ini ada dua bentuk. Satu bentuk batin, yang satu lagi bentuk zahir. Dan biasanya bentuk batin itu ianya hakikat, manakala zahir pula sering menipu kita. Kata Tuan Syekh, al-aqwanu zahiruha ghirrah wa batinuha ibrah. Apa yang ada di dunia ini zahirnya sering menipu kita, manakala yang batin itulah hakikat sebenar bagi sesuatu. Kemudian beliau menyatakan an-nafsu, manakala jiwa kita pula ataupun nafsu kita suka sangat melihat sesuatu yang ada di dunia ini pada zahirnya, walaupun zahir itu menipu. Manakala hati kita pula suka melihat yang batin, kerana yang batin itulah sesuatu yang benar bagi sesuatu kewujudan tadi. Itu bicara yang lepas. Pada pagi ini Tuan Syekh menyatakan kenapa hati tadi difokuskan oleh orang tasawuf dalam mendidik ataupun dalam meneruskan perjalanan kepada Allah, sedangkan dalam diri manusia itu ada beberapa kekuatan yang lain. Misalnya ada akal, juga disebut dengan quwwah, iaitu suatu upaya. Disebut juga dalam diri manusia itu ada an-nafs, juga disebut juga dengan quwwah, iaitu upaya. Dalam diri manusia itu ada al-qalb, dan al-qalb itu juga disebut dengan upaya. Jadi banyak upaya yang ada dalam diri manusia. Ada akal, ada nafsu, ada hati. Tetapi orang tasawuf memilih untuk memfokuskan kepada hati. Ada beberapa sebab kenapa hati itu menjadi tumpuan berbanding perkara-perkara lain. Antara sebabnya ialah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Baginda kata dalam diri manusia itu ada segumpal darah.
Jadi kalau kita berpegang kepada bicara Nabi tadi secara literal, maka hati yang fizikal itulah. Jadi bagi orang yang sakit hati, kemudian ada orang lain derma hati, dia kena masuk balik ke? Bukan itu maksud, tapi dia adalah suatu gambaran untuk memudahkan kita faham begitu. Jadi kerana kita faham hadis Nabi, hati itu ialah suatu organ yang ada dekat tubuh kita. Tu yang kadang-kadang orang mari masjid, dia takut nak tanda tangan derma organ tu. Sebab nanti dia kata kalau saya mati, saya derma, nanti organ saya pergi kat Ling Guang Ing. Di bla 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 gitulah. Jadi itu tak ada kena-mengena dengan soal tu ya. Nanti tuan-tuan tanya ustaz fiqh lah ya, saya tak pandai. Tapi apa yang nak disebutnya, hati yang dimaksudkan oleh Nabi tu bukan seketul organ tadi. Dia adalah suatu upaya yang ada dalam rohani kita. Jadi kata baginda SAW, bila hati tadi elok, maka eloklah kelakuan zahir manusia. Bila hati itu rosak, maka rosaklah semuanya. Jadi dengan kenyataan itu, seolah-olah baginda SAW menunjukkan kepada kita ada satu perkara yang jika kita berusaha menyelesaikan perkara itu, maka semua yang lain ikut selesai. Tapi kalau kita tidak fokus pada perkara itu, maka kita cuba selesaikan masalah kita pada perkara yang lain. Nanti bila perkara lain selesai, yang tu tak selesai, maka tak selesai juga. Jadi sebab itu orang tasawuf pilih untuk fokus pada hati. Okey, apabila kita mengetahui bahawa orang tasawuf memilih untuk fokus pada hati, jadi adakah ianya bermakna orang-orang tasawuf itu mengabaikan perkara-perkara lain? Jawabnya tidak ya. Perkara-perkara lain juga diambil perhatian, tetapi perkara-perkara lain itu dianggap sekunder berbanding penumpuan kepada hati tadi. Jadi tuan-tuan, seperti yang saya sebut dalam 2 kuliah yang lalu, orang tasawuf apabila dia membincangkan satu-satu isu, dia akan nyatakan isu tu terlebih dahulu, kemudian dia sebut sisi pandangnya, kemudian dia beritahu dalil-dalilnya, kemudian dia beritahu alasannya, dan kelima dia beritahu apa kesan daripada perbincangan mereka mengenai satu-satu isu dari sisi pandang mereka. Jadi kita dah tahu hati itu apa, kenapa mereka memilih, dan pada pagi ini mereka memberi penjelasan kenapa hati itu selain daripada apa yang disebut oleh baginda tadi perlu diberi penekanan dalam perjalanan seseorang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Tuan Syekh pada pagi ini, dia sebut al-qulub matayal anwar wal asrar, betul kan? Al-qulubu matayal anwar wal asrar. Jadi tuan-tuan, dalam bicara Tuan Syekh agak pelik ya, beliau memilih perkataan qulub begitu. Jadi kita mungkin akan bertanya, banyaknya hati manusia tu kan, kenapa dia sebut al-qulub? Sepatutnya dia sebut qalbun je lah, sebab hati kita tadi satu je lah. Okey tuan-tuan, kenapa Tuan Syekh mengungkap ungkapannya dengan mengatakan hati-hati itu? Jadi adakah dalam diri manusia itu banyak hati? Jawabnya tidak ya. Salah seorang daripada ulama tasawuf yang juga mengulas mengenai bicara Tuan Syekh ini, beliau mengatakan, kata dia, hati yang ada pada manusia tadi, dia adalah satu, cuma dia ada beberapa jenis.
dan penjenisan hati itu berasaskan kepada nisbah nur yang ada pada hati seseorang. Jadi nur tadi, kalau sahabat-sahabat masih ingat, kita bicara sebelum pada ini bahawa cahaya daripada Allah itu bila dia datang kepada hati kita, dia datang dalam 3 peringkat ataupun 3 step. Peringkat yang pertama, Allah Ta'ala akan renjis cahayanya tadi, dan cahaya yang direnjis itu akan mengena hati-hati manusia. Mungkin sahabat-sahabat terlintas dalam benak fikiran bila Allah menyebut dia merenjis. Dalam hadis tersebut, rasya nurahu, Allah renjis. Jadi bila Allah renjis, di sana seolah-olah memperlihatkan bahawa berlakunya random. Ya, random tu apa ya? Dia random, rawak, ya, berlakunya rawak dalam pemberian nur tadi. Sebenarnya bukan maksud random ataupun pemberian itu berlaku dalam bentuk rawak, tetapi nak beritahu bahawa Allah tidak pernah membeza-bezakan seseorang dalam kelayakan menerima nur tu. Jadi seolah-olah dia nak beritahu, dia beri belaka, semua kita ni ada potensi untuk mendapat nur tadi. Jadi step yang pertama, Allah renjis cahaya tadi. Jadi bila dia renjis, kita jangan faham dia sebagai random. Sebaliknya, kita faham dia adalah dia beri pada semua kita. Okey, nur tadi walaupun diberi pada semua orang, tapi dia ada step kedua, bahawa nur yang Allah beri pada semua orang itu akan melekat ataupun akan terkena kepada mana-mana orang yang mempersiapkan hatinya untuk menerima nur itu. Kalau orang tu tidak persiapkan dirinya untuk menerima nur, walaupun nur itu disebarkan setiap hari, maka dia tak dapat jugalah. Macam tuan-tuan ada telefon iPhone 11, tapi tuan-tuan tak ada SIM card. Betul kan? Haji Anwar duk buku, ya aku beli mah telefon ni 5,000 apa, tak boleh nak call. Jadi dia tak boleh call tu bukan sebab telefon awak mahal, sebab tak ada SIM card. Ataupun mungkin SIM card ada dah, tak bayar top up. Boleh juga. Ataupun SIM card ada dah, top up ada dah, tapi bateri tak ada. Mungkin juga. Jadi bermaksud tak bolehlah nak kata kawan ni tak dapat hidayah, Allah tak beri kawan. Tak bolehlah kata gitu. Sebabnya dia dah sebut aku renjis. Jadi bila aku renjis tu maksudnya aku beri. Inna rahmatallahi wasi'atun, Allah kata gitu. Sesungguhnya rahmat aku itu melata, ya, merata. Semua orang akan dapat. Jadi bila dia sebut semua orang akan dapat, dia sudah menggambarkan kepada kita kebarangkalian setiap kita dapat itu sudah ada janji sebegitu. Kemudian orang sufi kata, walaupun kebarangkalian seseorang itu mendapat petunjuk, dapat nur itu ada, tapi kamu kena ingat nur yang datang pada kita itu melalui 3-4 proses. Dia lalui 3-4 proses. Jadi proses pertama, Allah menyebar luaskan. Yang kedua, orang yang ingin menerima nur tadi mestilah betulkan antena dia. Kan antena tadi kena betul. Jadi bila antena dia tak betul, maka dia punya frekuensi tak masuk. Dulu tuan-tuan kita pakai analog punya radio, betul kan? Kalau tak kena dia punya frekuensi, sakit telinga dia. Sakit sangat-sangat. Tapi bila jumpa tu lega. Kat sini ada ramai jurutera pencing
saya heran ya, alat elektrik zaman dulu bila kita kadang-kadang tak kena, kita ketuk tu dia jadi lalu. Sekarang kita ketuk dia bunuh. Dia kenapa ya? Jadi nanti musim-musim kita boleh makan, tolong jawab kat saya. Dulu kan tuan-tuan pun percaya gitu kan, bila kita cari benda tak jumpa, kita kok. Jadi bukan kita saja, Mak Saleh pun macam tu. Sekarang ketuk tak jadi dah, ketuk pecah dah sekarang. Mungkin tak tahulah, nanti jurutera pencing nanti ulaslah ya, gitu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, bila frekuensi tak masuk, dia punya siaran tu memang dah ada, jadi frekuensi tak kena. Jadi orang tasawuf kata Allah itu tidak ada diskriminasi, dia bagi semua peluang. Maka orang yang nak dapat nur tu, betulkan dulu frekuensi tu. Jadi bila frekuensi dah betul, maka nur tu pun datanglah kepada hati orang tu. Okey, itu step kedua. Step ketiga, apabila nur tu sudah datang ke hati manusia, nur akan buat link. Dan dia akan buat macam kita ada Bluetooth kan, takkan tuan-tuan naik kereta telefon kat tangan, saya pun pakai Bluetooth tu ya, masuk je. Kadang-kadang Bluetooth tu Cina cakap Inggeris ya, pairing, dia suruh kita pair dia kan, ngamkan dia punya tu. Lepas tu kadang-kadang komputer dia pun bunyi ya, saya beli hak murah dekat Lazada tu, mungkin tuan-tuan beli yang mahal punya lah. Jadi dah dia mari tu betul dah, tapi dia kena pair dulu, barulah dia kekal, komunikasi itu akan berlaku. Jadi itu step ketiga, kena pair tadi. Step yang keempat, yang terakhir, kita kena sedia ruang untuk nur tu masuk dan duduk kat situ. Jadi kalau telefon kita storage dah penuh, dia nak masuk ke mana? Kita bubuh dunia macam-macam kat hati kita. Jadi dia mari tapi dia tak boleh duduk. Kenapa tak boleh duduk? Mana ruang akunya nak duduk? Jadi Tuan Syekh kata, sejauh mana nur tadi masuk dalam hati manusia dan duduk dalam hati, itulah membentuk kategori hati tadi. Itu yang membentuk kategori hati. Jadi seorang ulama tasawuf mengatakan, yang Allah Ta'ala sebut nafsul lawamah, nafsul ammarah, nafsul mutmainnah, kata dia tiga kategori itu bukan bermaksud ada tiga bendanya satu je, tapi dia terbahagi kepada tiga berasaskan kepada nisbah nur yang ada dalam hati seseorang manusia. Jadi jika nur daripada Allah itu ada sikit, kegelapan itu ada banyak, maka itu dia panggil ammarah. Nisbahnya nur tu sikit je. Orang Kelantan panggil lek gitu kan. Sebab orang Kelantan ni dia ada satu vocabulary bahasa berasaskan kepada apa yang dia nampak. Misalnya dia tengok orang tak puas hati, dia panggil berbobe-bobe. Bobe-bobe tu maksudnya tak puas hati tu. Bebe gitu. Jadi dia bunyikan bunyi itu dan dia jadi bahasa berbobe-bobe. Kalau orang tu dia bising, dia panggil bergeger-geger. Dia geger-geger gitu, betul kan? Jadi bila benda tadi nak mapuh dah, dia tengok macam liling nak mapuh tu, dia panggil lek gitulah. Tak faham, tanya tutor Haji Anwar dia. Jadi dia kata bila nur tadi ada sikit ya, gelap tu banyak, maka nur tu ada tapi tak berfungsi. Jadi bila nur tidak berfungsi, maka nama bagi situasi itu dipanggil ammarah. Itulah. Kemudian orang tadi usaha lagi, usaha dia serap nur, maka nisbah nur dengan kegelapan tu lebih kurang sama banyak.
maka itu yang dipanggil nafsul apa satu lagi tadi, amarah, kemudian nafsul lawamah. Kemudian dia usaha lagi sehingga nur tadi memenuhi hatinya, dan ada sedikit sahaja daripada kegelapan, di mana dominasi nur itu sudah kuat dalam hati manusia, maka itu yang dipanggil mutmainnah. Jadi sekarang bezanya adalah beza istilah ajalah. Jadi ada ustaz dia ceramah, dia menceritakan mengenai gelagat nafsul amarah, gelagat nafsul mutmainnah, gelagat nafsul lawamah tadi. Tapi kita pagi ini kita tak cerita gelagat itu, kita cerita bagaimana pengkategorian itu berlaku. Jadi pengkategorian berlaku berasaskan kepada nisbah nur yang ada pada diri manusia. Jadi di situ fahamlah kita bahawa nur itu amat penting. Ya, nur itu amat penting, kerana bila nur tadi sudah ada dalam hati kita, nur tadi akan membawa kita kepada Allah. Okey tuan-tuan, mungkin tuan-tuan kata, kenapa kita perlu pergi kepada Allah dengan nur? Tak bolehkah kita pergi kepada Allah dengan ilmu? Sahabat-sahabat kena ingat balik lagi, kita pernah belajar dalam bicara yang lepas mengenai satu istilah, nama dia warid. Ya, nama dia warid. Dan kalau sahabat-sahabat masih ingat, saya rasa tak ingat dah kan, kita ada warid, kita ada wirid. Wirid itu ialah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk menggamit warid. Warid pula ialah sesuatu yang datang dari Allah, yang diberikan kepada manusia setelah manusia itu berusaha mengekalkan wirid tadi. Jadi gambaran ini mungkin tuan-tuan tanya, orang tasawuf ambil mana ni? Wirid ialah sesuatu yang dibuat oleh seorang hamba untuk menggamit warid. Warid pula ialah sesuatu yang diberi oleh Allah kepada seseorang yang melazimi wirid tadi. Tak rajin dengar ni, ambil mana ni? Ada hadis tuan-tuan di mana baginda sallallahu alaihi wasallam ada menceritakan kepada kita bahawa Allah SWT pernah berfirman dalam hadis Qudsi, dan saya rasa hadis ni popular, iaitu hadisnya, awal hadis itu berbunyi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi kekasih aku, maka aku sendiri akan isytihar perang dengan orang tu. Jadi kalau kita duduk buat nyenye, kita menganjing, kita perli orang baik-baik macam kita mari masjid ni, Allah kata mu perang aku sendiri. Jadi Allah pun sebutlah wali aku tu siapa, ataupun apa ciri wali aku, maka dia pun beritahulah beberapa ciri. Pertama, wali aku ini dia akan mendahulukan amalan-amalan yang aku fardukan. Jadi mana yang Allah fardukan pada kita, kita buat dahulu, kita utamakannya, maka itu ciri pertama seorang wali tadi. Yang kedua Allah SWT sebut dalam hadis itu, dia sentiasa itu dalam bahasa Jermannya kesokmoan. Somo buat somo kan, ialah Kelantan dengan Jerman tu tak apa jauh juga gitu. Dia sentiasa melazimi amalan sunat. Jadi di sana orang sufi faham, untuk seseorang tadi, dia ingin sesuatu yang Allah beri, maka dia kena buat somo, buat. Hadis itulah sebut gitu.
Orang tadi mesti melazimi, semua buat. Jadi orang sufi mengistilahkan apa-apa yang kita buat dari amalan sunat, kita lazimkan dari amalan sunat tadi, ianya diistilahkan dengan wirid. Hadis tu tak sebutlah wiridnya, tapi oleh kerana kita bercakap dalam konteks ilmu, setiap perkara itu perlu diberi term yang sesuai lah. Jadi orang sufi kata, bila seseorang tadi sentiasa buat benda sunat, maka benda sunat itu yang dilazimi oleh seseorang, nama dia wirid lah. Kemudian dalam hadis tu sebut, apabila aku dah suka dengan hamba-Ku yang sentiasa buat sunat tadi, maka aku akan, dia sebut dia pula balas. Jadi orang sufi kata, yang Allah balas setelah kita buat untuk menggamit balasannya tadi, maka yang dia balas itu dipanggil warid. Jadi wirid bermaksud melazimi perkara yang Tuhan suka supaya dia suka dengan kita. Warid pula ialah sesuatu yang datang dari dia untuk menggambarkan dia dah suka dengan kita. Jadi secara umumnya, apa-apa yang datang dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya itu, istilah umumnya dipanggil warid. Kemudian warid itu datang dalam banyak bentuk. Ada bentuk itu, bentuk ini, bentuk ini. Maka bentuk-bentuk yang datang itulah dirincikan berasaskan kepada bentuk-bentuk yang datang. Jadi ada bentuk warid datang pada seseorang di mana ianya menunjukkan orang itu pelik pada orang, maka kita panggil dia karamah. Jadi karamah itu adalah suatu yang datang dari Allah, jadi kita panggil dia warid lah. Kan kita panggil dia warid, tapi bentuknya ialah benda pelik tadi. Ada kala warid itu datang diberi pada kita ketenangan, maka itu dipanggil tatma'innul qulub ataupun tamakninah. Ada dia datang dia beri kita rasa rindu, maka dia panggil ishq. Jadi penamaan yang panjang ataupun yang banyak itu merujuk kepada fungsi ataupun benda tadi, tapi umumnya dia panggil warid. Jadi salah satu daripada kepelbagaian warid yang sekian banyak itu ada nama dia nur, nama dia cahaya tadi. Jadi orang sufi ada menyatakan kepada kita bahawa bila orang sufi ni, tuan-tuan, dia tengok satu-satu benda, dia ada ukuran dia, dan ukuran dia seperti mana saya hurai dalam kuliah lepas, kita tak boleh nak kata orang sufi itu tak betul hanya kerana dia tak serupa kita. Sebab kita kan demokrasi, betul kan? Bila kita demokrasi, awak memenuhi standard ilmu, maka okey lah, saya memenuhi standard ilmu juga. Jadi tak bolehlah bila saya memenuhi standard ilmu, kemudian ilmu yang awak bawa walaupun memenuhi standard, awak tak dikira. Macam kita tengok bila Malaysia buat kereta kancil, rusak macam-macam kan, maka dia pun perlilah kereta Malaysia. Dia kata kereta Malaysia tak boleh panggil kereta. Itu penindasan. Tak bolehlah dalam pasaran global, walaupun Proton lari laju cabut tayar, tapi dia tetap kereta. Jadi dia memenuhi satu benda. Soal awak tak nak beli, awak nak beli tu cerita lain, tapi dia kereta lah, nak kata macam mana. Jadi sekarang orang sufi ada pandangan dia mengatakan, ataupun orang sufi mengatakan, bila kami sebut orang itu berilmu, kan, ini kami sebut orang itu berilmu, jadi orang-orang yang mengurus akademik di universiti, mereka ada standard dia. Orang tu dikira berilmu di universiti kena ada PhD. Jadi bagi orang-orang di universiti ada PhD tu ada ilmu lah. Jadi kita tak boleh nak marah. Ada orang dia kutuk Datuk Seri Mujahid sebab tesisnya bla 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 bla. Tuan-tuan tak boleh nak kutuk dia. Dia lulus.
Kenapa dia lulus? Dia melalui proses yang sudah ditetapkan. Ada penilai, ada pemeriksa. Jadi tuan-tuan jangan kutuk tu. Dia kata PhD Dr. Mujahid tu sim layar tu dengan tengah ceramah tu. Jangan marah ke dia. Dia lulus. Dan pemeriksa dia profesor. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan pandai sangat, tulis tulis apa tu submit. Kau takut tak lulus tak? Soal tuan-tuan tak setuju dengan dia tu cerita lain. Tapi dia lulus lah. Lepas tu tuan-tuan kata, orang lain tesisnya begini. Tuan-tuan, ada orang dia tulis tesis hebat, tapi kita kat universiti tak nampak pun hebat, sebab kita ada ukuran lain. Saya ingat masa saya ambil SPM calon persendirian dulu, ambil SPM, kita ngaji pondok, ambil SPM lah, menumpang lah di sekolah kebangsaan. Jadi bila pergi ambil SPM tu, ramailah budak-budak pondok bersama dengan saya ambil SPM. Bila jawab paper pendidikan Islam, budak pondok mestilah ilmu lebih banyak daripada budak SPM. Dia jawab tu letih, dia jawab, tapi bila keluar keputusan dapat C. Budak masuk kelas tu dia jawab simple-simple je dapat A. Jadi mestilah budak pondok termasuk dengan saya ni kata, tak ada kami alim pada cikgu lagi. Orang hak markah tu dia ada skema. Mu jawab kena dengan skema A lah. Mu jawab banyak aku tak tanya, aku tak baca tuan-tuan. Jadi ramai orang tak ingat bila dia jawab banyak, markah dia banyak. Dia ajar dia tak tahu. Jawab apa yang ditanya, bukan jawab apa yang awak tahu. Macam gitulah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, bagi Kementerian Pendidikan, bagi institusi pendidikan, dia ada standard dia. Jadi bila kamu sudah penuhi dia, maka kamu dikira berilmu mengikut standard itu. Tapi bila mari dengan orang tasawuf kata kami pun ada standard kami. Jadi bila kamu rasa kamu berilmu dengan standard sana, tak semestinya kamu mari dekat kami ukur kamu dengan standard kami, kamu dikira berilmu. Tak. Saya tak hina awak, tapi mengikut standard saya, awak belum capai piawainya. Jadi sekarang tuan-tuan pilihlah, tuan-tuan nak pakai standard mana. Dia oleh kerana tuan-tuan ngaji tasawuf, tuan-tuan kena dengarlah standard orang tasawuf tu. Soal tuan-tuan nak pakai tak nak pakai, itu cerita lain. Jadi bagi orang tasawuf, apabila orang tasawuf kata seseorang itu berilmu, orang tasawuf tak ukur PhD ke, Profesor Madya ke, dia tak pakai yang tu. Habis apa standard berilmu pada orang tasawuf? Pada standard berilmu, pada standard orang tasawuf, bila mengukur seseorang itu berilmu, ada dua. Pertama, dia tahu dan dia buat. Kan dia tahu, lepas tu dia buat apa yang dia tahu. Yang kedua, apa yang dia buat membawanya dekat dengan Allah. Tu ialah. Jadi kalau kamu tahu tapi kamu tak buat, pada orang sufi tu jahil tu. Jahil apa? Saya ada 5 PhD, apa aku kisah? Aku pakai standard aku je lah. Yang awak nak pakai standard tu, itu tak ada masalah, tak pakailah. Maka sebab itu yang kita jumpa dalam hikmah yang lepas, kata orang sufi, wali antas haba jahilan la yarda an nafsihi khairum min antas haba aliman yarda an nafsihi. Kata Ibnu Athaillah, kamu berkawan dengan orang yang kelihatan jahil tapi dia mengamalkan apa yang dia tahu, adalah lebih baik daripada kamu berkawan dengan orang yang kelihatan alim tapi dia tak praktis pun apa yang dia tahu. Itu menunjukkan bahawa skala alim ataupun jahil pada pandangan orang sufi berbeza. Jadi pada saya, dalam kita yang mengamalkan demokrasi, kita jangan petikai ukuran ilmu yang diletak oleh universiti dan institusi pendidikan yang ada, kerana itu suatu yang sudah diterima. Tapi kita juga mesti terima standard yang diletakkan oleh orang tasawuf. Kenapa? Kerana ada masa kita pakai standard tasawuf, ada masa kita pakai standard
tadi yang tadi tuan-tuan. Jadi apa yang saya nak sebut ialah orang sufi kata apabila seseorang itu menggelar dirinya berilmu, orang sufi kata seorang yang berilmu itu belum pasti mereka tadi sampai pada Allah. Tetapi untuk sampai kepada Allah kena berilmu lah. Tapi kalau sekadar berilmu tak sampai lagi. Kenapa tak sampai lagi? Sebab ada kan disebut ada ulama su, orang alim yang jahat, ada orang alim yang baik. Bila disebut ada orang alim jahat, ada orang alim baik, bermaksud ilmu sahaja belum mampu untuk membawa seseorang itu pada Allah. Habis kalau kamu kata ilmu sahaja tidak cukup, apa yang tak cukupnya? Maka orang sufi kata yang mencukupkan bersama dengan ilmu itu ialah nur, cahaya dari Allah tadi. Jadi bila cahaya yang datang dari Allah itu pasti bila dia beri pada seseorang, cahaya itu akan membawa seseorang itu kepada Allah. Maka itu yang keluar ungkapan pagi ni, al-qulubu matayal anwar. Jadi dia nak beritahu dekat kita seolah-olah hati yang ada dalam diri kita yang kita panggil qalb tu, dia seperti mangkuk, ya. Dia seperti mangkuk. Jadi mangkuk ni dia punya kedalamannya itu berbeza. Ada benda yang kita panggil macam mangkuk, iaitu piring. Piring ni dia ada kedalamannya tapi dia leseh gapo ya. Jinwah tutor kita tidur dah. Leseh ni berapa leseh ni? Berapa leseh? duduk Kuala Lumpur lama pada saya tak tahu kau. Kenapa dia leseh? Leseh ni maksudnya dia punya kedalaman tu cetek Allah. Cetek lah dia punya. Tapi dia lekuk juga, cuma leseh sikit dia cetek. Jadi tuan-tuan masih ingat tak masa kita kecil-kecil dulu, kita ada cawan Cina bila kita pergi. Sekarang pun ada lagi Old Town punya coffee house tu kan. Cawan tu klasik sangat. Saya masa kecil-kecil dulu, orang kampung saya dia nak teh panas satu, dia tak nak teh tarik. Tapi yang kita heran bila minum dia sejuk juga. Dia ceng gitu. Jadi tuan-tuan, piring tu dia lekuknya dalam sikit. Cuba leseh macam ni, topoh habis lah tuan-tuan. Dia piring tu kan tak je makan. Kadang lepas tu bila kita nak makan telur masak separuh pun kita buat dalam piring tu. Haji Jani tak kata je buat betul kan? Orang tua biasalah kan. Sekarang kena cari di old coffee house gitulah, baru ada cawan Cina tu. Jadi tuan-tuan, piring tu dia tak sama dengan piring ni. Jadi piring ni lekuknya ada. Jadi samalah juga hati kita. Kata orang sufi, kedalaman lekuk hati seseorang tu tak sama. Ada orang leseh macam ni, cetek. Jadi bila mari air sikit, dia mula nak tumpah lah. Bukan sebab air tu salah, sebab dia gali hati dia untuk tampung benda Tuhan nak beri tu leseh ataupun cetek. Jadi sebab itu kita tengok kadang-kadang ada orang bila Allah bagi kat dia sikit ilmu, dia mula nak tunjuk kat orang. Ini. Sebab dia dah penuh dah. Sebab cetek sangat. Jadi apa yang Allah beri tu memang hebat, tapi kerana mangkuk dia cetek, maka boleh sikit tu gagak-gagak dah habis orang dah dia cerita. Tapi ada orang mangkuk dia dalam, Allah curah dia Dia cool je. Dia menikmati cahaya yang Allah beri, tapi orang tak nampak dia bising hingga tak ada, dia selamba je. Jadi orang sufi kata, sebab itulah sebelum nak dapat nur tu gali dalam dulu. Ruang tu biar cukup luas. Sebab kalau Allah dah datang, benda-benda yang datang dari dia, itu yang kita sebut dalam istilahnya, kalau seketika kita sebut dia syatohat.
Syatahat tu kita terjemuh dalam bahasa kita dia panggil melatah. Ya, melatah. Jadi tuan-tuan, ramai di kalangan orang kerana hatinya cetek, dia cepat melatah. Orang Melayu kan melatah, iaitu cokek tu, cokek mau bolong apa macam-macam tu kan. Dia suka melatah. Jadi sebab itu kadang-kadang bila kita gali lubang dalam hati kita tu cetek, ataupun ruang yang diberi tu kecil, jadi bila nur tu dah datang, maka mula kita nak bercakap kat orang. Oh, semalam puas hati sungguh. Orang bertanya, Gapa dia? Oh, saya pergi ke Slim River, sebenarnya nak pergi ke Beranang, nak cari durian, sehingga kat Slim River. Oh, lepas tu mandi ke situ? Oh, tak mandi, ada orang sakit ke situ. Kebetulan orang sakit pula orang parti lawan. Kawan berdoa sembuh, terus tukar parti. Cerita lah gitu. Contoh je lah, mudah tuan-tuan faham kan cerita Slim River tu kan. Jadi cerita dia doa orang sembuh itu kan cerita biasa je. Tok Sami pun doa ada sembuh, betul kan? Ada, tapi dia kerana hati dia leseh tadi, Tuhan bagi sikit je. Macam tuan-tuan bubuh air dalam ni lah kan. Sekarang bubuh juga nama kena Haji Anwar pula kan. Kita buat dia pun gitu. Tapi cuba bayangkan hati kita tu dalam macam jak tu. Sekadar bubuh satu cawan, kita buat gitu dia masih stabil je tuan-tuan. Masih stabil je. Jadi sebab itulah orang sufi kata Allah ni bila dia beri sesuatu kat kita, kalau kita cukup bersedia untuk menerima apa yang diberi, itu okey je. Tapi bila kita tak bersedia, jadi bukan salah dia, bukan salah Allah tu, kita yang tidak cukup untuk mempersiapkan diri kita bagi menerima benda itu, bagi menerima benda itu. Jadi orang sufi kata, pagi ni Tuan Syah kata, al-qulubu matayal anwar, kata dia. Hati itu ialah tempat cahaya-cahaya Allah bertenggek kat situ. Dia duduk situ. Jadi bila Allah beri cahaya dekat seseorang hamba, Allah tak letak dekat akal, Allah tak letak dekat jantung, Allah tak letak nur tadilah yang disebut Allahu nurus samawati wal ard, dia letak kat dalam hati. Jadi Tuan Syekh nasihat kat kita, kalau kamu mahu cahaya tu datang dan tidak merosakkan kamu, yang kadang-kadang kita tengok ada orang dipanggil gila isim lah, apalah tu, supaya kamu tak rosak, gali dalam dulu ruang tu, ataupun beri space yang cukup luas untuk dia duduk kat situ. Kadang-kadang tuan-tuan, saya selalu marah kat isteri saya, telefon dia selalu hang. Dia kata, bang nak telefon baru, kata baru je beli telefon, hang. Jadi saya pun tanyalah kawan-kawan yang pandai telefon, kenapa saya beli telefon isteri saya hang? Dia kata, ustaz beli yang tak ada brand. Ada brand dah, cuma tidak iPhone lah, Samsung dah beli. Oh, kalau macam tu, cuba ustaz pergi dekat dia punya storage application. Oh, apa benda kat situ? Pergi je kat situ, cuba pergi. Ustaz jumpa ada game banyak tu kan. Jadi game tu tuan-tuan, satu-satu game kadang-kadang 1 GB dia punya makan storage tu. Lazimnya 450 megabyte. Jadi walaupun kita beli storage telefon isteri kita tu 64 GB, kita rasa 64 GB kalau nak bubuh PDF sama besar perpustakaan negara dia boleh isi. Tapi bila bubuh game, dia hang dah. Kita beli dia punya RAM pula dah 4 GB, kecil, nak main game kena 8 GB. Oh gitu, kita pun tengok, oh banyak game. Siapa ambil? Anak dia lah, mak letak kan, anak pun gak mak dia sama bodoh dengan ayah kan. Kapu ni cuma nak beli telefon baru lah, dia ingat telefon tu betul. Oh baru kita pandai, kita pun select uninstall. Oh banyak lagi space-nya kan. Tuan-tuan mudah faham sebab tuan-tuan semua main telefon, betul kan? Jadi maksudnya gitulah.
Jadi bila dunia tu banyak sangat dekat hati kita, jadi walaupun benda yang baik tu datang, dia hang, dia tak boleh nak pergi, tuan-tuan. Jadi bila dia dah hang, dah lah space tu sikit, benda yang mari tu banyak, tuan-tuan bayanglah apa yang akan berlaku. Jadi oleh kerana itu, kata orang sufi, kamu kena ingat, bila Allah ingin merenjiskan cahayanya, cahaya tu dia tak pergi ke lain, dia pergi ke hati. Dan hati itu laksana mangkuk, laksana bekas. Makin dalam kamu sediakannya, makin stabil lah keadaan kamu bila renjisan itu datang. Jadi kita pun begitu. Jadi itu panjang lagi lah, tapi nak sebut konsep pertamanya ialah cahaya. Selain daripada cahaya, Allah Ta'ala juga akan beri pada orang yang dia suka tadi, yang kita panggil kategori warid tadi, ialah al-asrar, iaitu rahsia. Apabila bercakap tentang rahsia ini, tuan-tuan, maka sebahagian daripada ulama tidak berapa suka rahsia itu didedahkan, sebab apabila dah dedah, dia tak panggil rahsia lah, ya begitu. Jadi saya pun tak boleh dedah lah sebab disebutnya begitu, tapi bolehlah saya sikit-sikit sebut tu bagi orang-orang yang regular ikut kelas ni, bolehlah sikit-sikit. Okey tuan-tuan, secara mudahnya ilmu itu dia ada 5 level ke dalam, ya. Kalau yang lain naik ke atas, yang ni dia ke dalam, sebab kita bercakap tentang rahsia. Okey, 2 level pertama kita panggil dia ilmu zahir. 2 level pertama. Kemudian 3 level kedua dia panggil ilmu batin. Jadi ilmu batin di sini bukanlah bermaksud ajaran sesat itulah yang ajar batin, bukan. Dia masih ada prinsip dia, ada kaedahnya, tapi dia agak terpendam sedikit. Okey, apa level 2 level ilmu zahir tadi? Iaitu apabila kita baca Quran, kita baca hadis, kita baca apa-apa daripada agama, jika kita memahami daripada teks yang kita baca itu mengenai apa yang disebut secara tersurat, kan, kita baca satu teks dan kita faham apa yang teks itu sebut mengikut apa yang dia suratkan, maka itu menunjukkan kita sudah dapat satu level ilmu zahir, iaitu ilmu yang tersurat di dalam teks tadi. Jadi biasanya ilmu-ilmu yang tersurat di dalam teks itu kita dapatnya melalui terjemahan, betul kan? Kita baca terjemahan Quran, oh itu Tuhan maksud kan. Selainnya juga kita dapat melalui huraian-huraian ringkas yang ustaz-ustaz beri daripada teks tadi. Jadi bila tuan-tuan dapat ilmu yang berbentuk tersurat daripada teks-teks ataupun sumber agama, kita panggil dia itu level 1 dari ilmu zahir. Okey, level 2 ke bawah, iaitu makin dalam daripada teks-teks yang sama, tuan-tuan dapat memahami ilmu yang tersirat, kan? Kadang-kadang disebut oleh ustaz-ustaz bila dia mengajar tadabbur lah, apalah, apa-apa. Jadi semua benda itu kita panggil yang tersirat, yang ada di sebalik yang tersurat. Jadi tersurat dan tersirat adalah 2 level ilmu yang boleh didapati dalam kategori ilmu zahir. Dan macam-macam lah yang tuan-tuan letih nak belajar banyak sangat pun tak habis lagi yang zahir itu. Jadi orang sufi kata ada lagi kat bawah, ada lagi kat bawah. Level paling atas, iaitu level ketiga dari urutan 5 tu, ataupun yang pertama dari yang batin tu, kita panggil dia hakikat. Orang tasawuf selalu sebut hakikat, betul kan? Okey, bawah lagi, bawah pada hakikat, nama dia latifah, bukan nama perempuan Latifah itulah, latifah. Bawah lagi
dalam sekali no dia dipanggil al-asrar, dalam. Jadi tuan-tuan akan sesat jika tuan-tuan tak ikut hierarki tu. Maksudnya tuan-tuan kata, ustaz, boleh tak kita buat kelas khusus untuk jemaah special al-mu'minun dalam bilik betapa ni, kita ngaji yang asrar saja, barulah ada kelas, betul kan? Oh, hamba takkan ajar tuan-tuan, nanti dengan tuan-tuan dan hamba kena tangkap sesat tuan-tuan. Sebabnya dia tak boleh pergi level 5 melainkan selesai level 1, level 2, level 3. Misalnya budak tu tadika pun tak masuk tapi apply nak buat PhD, ya tak kan boleh. Luluhlah dulu SPM nya. Tapi ada orang macam tu tuan-tuan, ada satu kelompok orang pitih banyak. Orang kita ni kadang-kadang bila dia ingat, bila dia duit banyak dia cerdik, dia automatically bila ada pitih cerdik selalu, padahal bodoh tak habis lagi kan? Adalah dia satu kelompok tu, dia mari jumpa saya, dia kata, ustaz boleh tak ajar saya tasawuf lebar taraf-taraf dewan. Oh, hebat. Kata mana? Dia kata, ustaz boleh. Dia kata, ustaz tak payah risaulah pasal bayaran. Untuk satu sesi 1,500. Kata saya, tak payah. Dia duk pujuk-pujuk pas seorang-seorang yang mari tu ada pakai Porsche lah apa. Saya pun dah berkali-kali datang, kata, ya kau nak ngaji betul? Nak ngaji ni sebab kita tak nak ngaji masjid ni, ilmu kulit-kulit bawang ni, tak kelas lah ustaz, tengok kita orang pun siapa gitu. Adik saya kata, bolehlah berapa kali kontrak ni nak beri? Dia kata kita mula dulu dengan 20. Saya pun kata bagus juga, boleh 30,000 tu kan. Saya tahu dah dia tak lama tu, buatlah kelas pertama. Ramailah mari dekat dalam 40 orang, geng-geng orang ada pitih belakang. Kita pun ajar. Bila kita ajar dia pun, dia tak boleh nak terbang, kita dah atas langit, Datuk gurunya lah murid. Kelas kedua daripada 40 tinggal 32. Last sekali kelas yang ke-10 tinggal 5 orang hok cakap dengan saya, habis tak ada belakang dah. Kata, mana orang nak belajar dia? Oh, dia kata tak lagi. Sebab tu saya kata tak boleh, dia kena mula satu. Dia kata apa, kalau gitu kita bubarlah kelas, tapi payment bayarlah. Bolehlah 15,000, betul kan? Jadi bermaksud bukan saya nak cakap pasal duit itu, tapi nak sebut tak boleh tuan-tuan gitu. Mujurlah Maiz belum sempat tahu, taklah kena tangkap kan? Ngaji kita. Jadi nak sebut jangan duk buat benda-benda mengarut begitu tuan-tuan. Mula hak level asas dulu, iaitu baca Quran, baca teks-teks tasawuf ke apa benda, faham yang tersurat dahulu. Dah habis sekali baca yang tersurat, baca pula kali kedua yang tersirat. Dah habis baca kali kedua, baca pula kali ketiga. Adalah yang nak beritahunya. Jadi guru yang baik dia tak akan ajar al-asrar tu, melainkan muridnya tadi sudah diyakini melalui proses-proses yang sepatutnya dan akhirnya dia betul lah tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, apabila disebut oleh orang tasawuf adanya asrar, asrar itu ialah perkara yang mana Allah akan beri kepada seseorang setelah seseorang itu cukup bersedia. Dan di antara perkara yang mudah kita buat analogi bersedia ialah dalamkan dulu mangkuk hati itu, iaitu bersihkan mangkuk tu seperti bersihnya gelas ini, lepas tu jadikan dia dalam, iaitu space tu cukup luas untuk cahaya tu datang. Jadi bila cahaya tu datang dan kita bergerak kepada Allah, makin dekat kita kepada Allah, makin banyaklah rahsia akan kita tahu. Tapi pada ketika itu kita sudah tidak lagi memudaratkan kita rahsia-rahsia yang diketahui. Macam kita tengok sekarang kan tuan-tuan, bila kita dekat dengan seseorang ataupun dekat dengan jawatan-jawatan tertentu dan kita tak pandai nak jaga mulut,
maka yang mengakibatkan ialah kedudukan seseorang tadi. Dulu saya nak tanyalah tuan-tuan, misalnya tuan-tuan keluar satu sekolah yang bergrade MCKK ke apa panggil military college ke dan sebagainya, kenapa bila kita keluar daripada sekolah yang sama, tapi apabila kita terlibat dalam kejaya, kita tengok ada kawan kita tak boleh naik pangkat, ada kawan kita naik. Antara faktornya ialah kawan-kawan yang mulut beruh ni mulut celupar dan tak erti kunci, dia cakap aja, maka dia tak boleh nak naik pangkat. Sebab tu tuan-tuan tengok KSU Pencing, biasa kalau mari masjid dia duduk tepi dinding, duduk diam. Betul kan? Sebab apa dia duduk diam? Sebab banyak rahsia kena simpan, OSA. Jangan tuan-tuan tengok KSU Pencing sembang banyak, yang sembang banyak tu driver yang tak ada. Tapi saya tengok gitulah Tuan Hakim Pencing, KSU Pencing, setiausaha, ketua setiausaha negara, kalau dekat Masjid Bukit Damansara tu 3-4 orang KSU. Dia duduk diam. Kenapa? Sebab banyak dalam mulut ni. Sebab memang begitu, rahsia tu makin banyak tahu, kena makin banyak diam. Tapi kalau kita jumpa orang pantang, jumpa sikit bercerita, dia tak naik tinggi. Sebab itu baginda SAW, kita kan tahu dia banyak sangat rahsia dia tahu. Tapi apa yang berlaku pada baginda? Diamnya lebih banyak dari cakapnya. Saya yang tak tahu apa, itu yang cakapnya banyak dari diam. Jadi untuk mengurangkan cakap, kita berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.